Jumlah penduduk terjejas banjir di 7 negeri kini 62,370 orang. Assalamualaikum dan salam hormat. Anda bersama saya, Miza Yusni Muhammad dalam berita tengah malam. Jumlah korban akibat banjir di Selangor dan Pahang meningkat kepada 34 nyawa berbanding 27 yang direkodkan semalam. Selangor mencatatkan angka kematian tertinggi iaitu 24 mangsa, manakala 10 lagi ditemukan di 2 lokasi di Pahang. Menurut Ketua Polis Selangor, Dato' R. Junaidi Muhammad, penemuan mangsa lemah susulan kejadian bencana itu membabitkan 14 mayat di Shah Alam, diikuti Kelang dan Kajang masing-masing 3, Sepang 2, manakala di Kuala Selangor dan Subang Jaya masing-masing 1. Sementara itu, penolong pengarah operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pahang, Ismail Abdul Ghani memaklumkan pihaknya merekodkan 10 kematian berkaitan banjir termasuk penemuan mayat seorang kanak-kanak lelaki di sebuah kawasan chalet Bobby Eco Camp, Bentong pagi tadi. Jadi bagi memberi bantuan kecemasan dan perubatan kepada penduduk terjejas banjir, satu kemah khas perubatan didirikan Dr. Sukarelawan di kawasan Taman Sri Muda Seksyen 25 Shah Alam. Jadi untuk perkembangan terkini, kita terus saja bersama wartawan Fauzura Yusof. Silakan. Baik, terima kasih rakan penyampai di studio. Ketika ini saya masih lagi berada di Taman Sri Muda Seksyen 25 Shah Alam. Dan kalau anda dapat perhatikan di belakang saya ini, tempat saya berdiri sekarang ini menempatkan satu kemah khas untuk perubatan dan juga rawatan kecemasan kepada mereka yang ingin mendapatkan perubatan dan juga kecemasan di sini. Dan yang menariknya juga, apa yang saya nak maklumkan kepada anda semua, hampir semua doktor yang terlibat di sini adalah terdiri daripada doktor kontrak. Jadi untuk perincian seketika saya bawakan kepada anda, ini dia pegawai perubatan kontrak Dr. Wiswan, anak lelaki Amarasan. Baik, terima kasih doktor sudi bersama dengan kami malam ini. Saya difahamkan doktor ya, kemah khas ini didirikan sejak 5 hari yang lalu. Jadi apa yang menariknya di dalam kemah ini? Sebab saya tengok segala jenis perubatan, ubat-ubatan ada di sini. Jadi mungkin boleh perincikan di sini. Okey, so kami dirikan kemah ini untuk penduduk-penduduk yang terjejas dengan banjir. So bila mereka dah keluar dari bot, mereka akan datang sinilah. Kita bagi bantuan rawatan luka, rawatan kecemasan, dan banyak juga yang telah kehilangan ubat-ubat follow up mereka. So kita bagi ubat-ubat yang tu, ubat tahan sakit, semua ubat yang mereka perlu kita adalah. So itu yang bantuan-bantuan yang kita dah sediakan dekat kemah ni lah. Doktor, ruangan kemah ini bukan sahaja untuk penduduk di sini tapi juga untuk petugas-petugas yang bertugas di sini. Bagaimana doktor? Ya betul, sebab petugas-petugas yang ada di sini pun semasa rescue mission diorang akan ada luka, diorang pun ada sakit, so diorang pun akan datang sini, kita akan bagi rawatan untuk mereka juga. Sebab kalau tengokkan banyak petugas-petugas yang deploy ke kawasan ini. So kami membantu mereka juga. Okey, jadi mungkin doktor nak sarankan kepada mereka, mungkin walaupun dah 5 hari didirikan kemah ini, mungkin ada yang tak tahu lagi kan sebab mereka terjejas dengan banjir dan sebagainya. Jadi mungkin maklumkan kepada mereka supaya datang ke sini yang nak dapatkan rawatan. Ya betul, sebab ramai lagi penduduk yang masih ada di dalam yang tidak mahu keluar dan ramai juga yang perlukan bantuan medical. So saya sarankan mereka boleh keluar. Kami berdekatan juga dengan kawasan banjir ini. Mereka boleh dapatkan rawatan, boleh ambil ubat dekat sini, dan untuk mereka yang perlu kita boleh refer kepada hospital kalau perlulah. Baik, terima kasih doktor sudi bersama dengan kami. Baik saudara, saya kira itu saja perkembangan yang dapat saya laporkan untuk ketika ini. Kembali semula bersama dengan rakan penyampai di studio. Silakan. Baik, terima kasih Fazura.
Jadi jumlah keseluruhan penduduk terjejas banjir setakat pukul 11.30 malam tadi adalah 62,370 orang ditempatkan di 396 pusat pemindahan sementara PPS. Jadi menurut info bencana JKM, Pahang dan juga Selangor mencatatkan penurunan. Dan berikut statistik terkini penduduk terjejas banjir berdasarkan portal info bencana JKM. Empat inisiatif akan dilaksanakan agensi kerajaan dan juga sektor pembankan bagi meringankan beban rakyat dan peniaga perusahaan mikro, kecil, sederhana PMKS yang terkesan banjir. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menerusi kenyataan berkata Bank Simpanan Nasional BSN akan menyediakan pembiayaan keuangan peribadi tanpa faedah sehingga RM5,000. Bagi tujuan itu, BSN memperuntukkan RM100 juta untuk meringankan beban mangsa banjir membeli peralatan dan kelengkapan rumah yang musnah akibat bencana. Jelasnya, moratorium 6 bulan pertama akan diberikan bagi pembayaran ansuran bulanan pembiayaan dan terbuka kepada yang terjejas di seluruh negara. Datuk Seri Ismail Sabri juga berkata Tekun Nasional juga mengkhususkan dana berjumlah RM30 juta untuk pinjaman pemulihan banjir pembiayaan bagi perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS yang terkesan. Bank Negara Malaysia BNM juga sudah berusaha menambah peruntukan ke atas kemudahan bantuan bencana 2022 atau Disaster Relief Facility DRF 2022 daripada RM200 juta kepada RM500 juta berdasarkan keperluan semasa. Inisiatif lain ialah bantuan bayaran balik pinjaman untuk mangsa-mangsa banjir bagi pinjaman perumahan dan hartanah, kenderaan, kad kredit serta pinjaman peribadi sehingga 6 bulan. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memberi jaminan bekalan elektrik di kawasan terlibat banjir akan disambung secepat mungkin apabila keadaan air mulai surut. Menerusi catatan di akaun Twitter rasminya, Datuk Seri Ismail Sabri berkata Tenaga Nasional Berhad TNB terpaksa memutuskan bekalan buat sementara waktu di lebih 350 kawasan di Lembah Kelang disebabkan banjir. Beliau berkata tindakan diambil atas faktor keselamatan awam kerana paras air masih bahaya dan litar pintas hingga menyebabkan kebakaran boleh berlaku. Selain itu, beliau berkata disebabkan masih ada kawasan yang ditenggelami banjir, TNB terpaksa menangguhkan penyambungan bekalan elektrik ke kawasan itu bagi mengelak kejadian tidak diingini. Perdana Menteri juga telah mengarahkan semua agensi terlibat dalam bencana banjir supaya bersiap siaga bagi menghadapi sebarang kemungkinan. Beliau turut menasihati penduduk di Pahang, Selangor, Negeri Sembilan, Johor, Sabah dan Sarawak supaya mengambil langkah sewajarnya bagi memastikan keselamatan diri dan keluarga berikutan amaran terbaru ribut petir dan hujan lebat. Bagai dilanda tsunami, itu yang digambarkan penduduk Batu 18 Kampung Jawa Hulu Langat pada 18 Disember lalu dan lebih menyedihkan ada yang terpaksa menanggung kerugian sehingga RM100,000. Jadi kita ikuti laporan yang telah disediakan oleh Sazwani Samsul. Tak pernah lagi berlaku banjir yang terlalu besar macam ni. Sampai kali ini boleh menghilangkan rumah. Mana ada di kampung saya sendiri dah ada 4 biji rumah yang kita dah tahu hilang. Kesian dengan ada jiran-jiran terpaksa naik atas bumbung. Kita orang duduk kat atas ni dengar perkataan tolong kan. Sayu, tapi kita orang tak dapat nak bantu dengan keadaan yang arus deras. Tak tahu nak cakap apa. Sebab tak pernah banjir macam ni. Kalau banjir biasa tu ada lah kan. Tak tahu nak cakap lah, tak boleh nak gambarkan perasaan macam mana apa semua tu. Tak boleh nak cakap apa. Barang-barang semua habis, tak ada apa pun yang selamat. Ada yang tidur, berbumbungkan langit, bertilamkan tanah.
lebih memburukkan keadaan apabila terpaksa mengharungi detik sukar itu dalam keadaan gelap gelita tanpa elektrik, terputus hubungan dengan dunia luar. Ini memang kalau tengok kawasan kat sini dengan kita ada masalah air, dengan banjir lumpur, nak buat pembersihan rumah pun agak sukar lah. Dengan bantuan-bantuan pun kita baru start dapat hari ini sebab kita terputus sebab jambatan kita memang hanyut di bawah arus. Detik cemas tersebut masih segar dalam ingatan Nurmadiah Muhammad Bakri. Rumahnya sudah beberapa kali dinaiki air, namun kali ini rumah 2 tingkat miliknya dinaiki air sepenuhnya. Saya cakap dengan anak saya, bawa parang ni atas, kita tebuk ke bumbung atap kita ni. Lepas tu ular pula dah masuk rumah atas pula. Tak tahu nak cakap apa. Sebab tak pernah banjir macam ni. Kalau banjir biasa tu ada lah kan. Disifatkan sebagai banjir terburuk dalam tempoh 70 tahun. Itu apa yang penduduk kampung ini gambarkan kepada saya berhubung detik cemas apabila dilanda bencana pada 18 Disember lalu. Dan untuk pengetahuan, tapak yang saya kini berada asalnya menempatkan 3 buah rumah. Namun semuanya lesap dalam sekelip mata. Namun, tatkala terputus hubungan dari dunia luar sepanjang 3 hari, masih ada mereka berhati mulia menggadai nyawa membantu mereka terkesan. Sebelum ni pernah banjir tapi had bawah je. Kali ni betul-betul sampai orang terbumbur. Saya nak selamatkan tak boleh. Saya berenang sampai tak boleh lah. Tak nak bantuan siapa. Lain telefon tak ada, apa tak ada. Yang gelap-gelap tu dengan air deras, saya pun tak boleh tolong lah. Saya cakap, saya berusaha nangis lah sampai nak tolong apa-apa kan. Apa yang saya boleh bantu, saya bantu, tu saja. Kekangan pergerakan tidak menghalang para sukarelawan ini mengagihkan barangan bantuan kepada penduduk terjejas banjir di sekitar kampung ini. Jadi tempat kita orang tak kena banjir, jadi kita kumpulkan orang-orang kampung yang tak kena banjir untuk datang membantu orang yang kena banjir lah. NGO tak dibenarkan masuk sebab jalan dah runtuh, jadi kita pakai rider lah, motor, budak-budak motor. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Namun senyuman tetap tidak lekang di wajah mereka. Sazwani Samsu, Berita RTM. Dan ini pula di Kampung Labuhan Dagang, Banting. Keadaan banjir mulai surut namun penduduk masih tidak dibenarkan untuk pulang ke kediaman masing-masing. Tinjauan di sekitar kawasan mendapati kenderaan sudah mula memasuki kampung berkenaan tetapi air dilihat masih berada di paras Buku Lali menyebabkan kerja-kerja pembersihan tidak dapat dilakukan. Rata-rata penduduk berharap pihak berkuasa dapat bersama-sama membantu meringankan beban yang terpaksa ditanggung. Air dah surut. Mungkin 1-2 hari ni kalau boleh, alhamdulillah surut, orang semua boleh balik lah. Kita minta daripada kerjasama mana-mana ahli korporat ke, kerajaan ke, tolonglah bantu Kampung Labuhan Dagang ni yang terjejas. Yang mana-mana terjejas lah kena banjir ni. Hari ni nampak air macam dah semakin surut lah. Kira alhamdulillah. Tapi tak tahulah petang nanti macam mana. Tapi moga-moga semoga surut teruslah. Sekarang ni alhamdulillah keadaan mula surut di bahagian hadapan. Tetapi bahagian belakang kampung sini masih dalam lah. Yang mana pacuan 4 roda 4x4 pun masih tidak boleh melalui dan penduduk-penduduk yang ingin melihat keadaan rumah mereka masih dibegalkan sampan atau bot untuk melihat keadaan rumah.
Bertemu kembali. Sebanyak 361 kes dikesan dalam kalangan mangsa banjir namun tiada kes positif dilaporkan di PPS setakat pukul 3 petang tadi. Dan kejadian banjir juga berisiko meningkatkan jangkitan penyakit yang lain seperti keracunan makanan, penyakit tangan, kaki dan mulut, HFMD, jangkitan saluran pernafasan akut ARI, penyakit kulit dan denggi. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dalam satu kenyataan berkata, jangkitan harian COVID-19 dalam negara terus merekodkan peningkatan buat 2 hari berturut dengan 3,519 kes berbanding 3,140 kes semalam. Daripada jumlah kes baru itu, hanya 65 kes adalah kategori 3, 4 dan 5, manakala 3,454 kes lagi adalah kategori 1 dan 2. Bagi kes sembuh, 5,118 kes dicatatkan menjadikan keseluruhan kes pulih kini 2,647,587 manakala 331 kes dirawat di unit rawatan rapi ICU dengan 187 daripadanya memerlukan bantuan pernafasan. Sementara itu, di Melaka telah mengesan satu kes jangkitan positif COVID-19 di PPS. Esko Kesihatan dan Antidadah Negeri Melaka, Dr. Muhammad Akmal Saleh berkata, ia dikesan berikutan prosedur operasi standard SOP yang dilaksana semua agensi terlibat di setiap PPS terlibat. Katanya penduduk yang terjejas banjir ditempatkan mengikut lokaliti masing-masing dan Jabatan Kesihatan Negeri akan melakukan saringan kesihatan COVID-19 ke atas setiap penduduk yang dipindahkan. Selepas pasca banjir, kita hanya ada satu kes yang terlibat mengenai mangsa yang positif di pusat penempatan sementara. Itu pun berlaku di Lubuk Cina, tetapi mangsa itu telah dikuarantin lebih awal. Dan juga currently bila kita dapat tahu dan juga mangsa juga telah dikuarantin di rumah disebabkan air tak begitu teruk, jadi mereka telah mangsa ini telah diasingkan rumah dan hari ini saya rasa hari ini dah hari yang keempat yang kelima. Dalam pada itu, walaupun kes COVID-19 di Melaka mencatatkan penurunan, Dr. Akmal menyarankan rakyat untuk mendapatkan dos penggalak sebagai usaha melandaikan kes positif COVID-19. Sebanyak RM58 juta diperuntukkan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT bagi usaha pemulihan pasca banjir di seluruh negara. Menterinya Datuk Seri Rizal Marikan Naina Marikan berkata, peruntukan tersebut disalurkan menerusi agensinya iaitu Jabatan Kerajaan Tempatan JKT, Perbadanan Prima Malaysia Prima dan Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SW Corp. Jelasnya misi pasca banjir tersebut akan menumpukan kepada usaha membaik pulih infrastruktur awam yang terjejas, kerja-kerja pembersihan serta penyaluran barangan keperluan asas dan bakul makanan kepada penduduk. Jadi komitmen KPKT kita akan teruskan di Selangor dan insya-Allah kita akan lihat juga tempat-tempat yang pasca banjir memerlukan kehadiran kita. KPKT melalui SW Corp dan juga anak-anak syarikat yang lain, agensi seperti Prima, kita akan turun untuk membantu sebagaimana kita lakukan di Hulu Langat Berdaya. Tambah beliau, pihaknya turut menggerakkan pasukan skuad sukarelawan KPKT My Life Able Squad yang terdiri daripada kaki tangan kementerian dan agensinya bagi membantu misi pasca banjir KPKT. Bantuan dari segi perkhidmatan pengangkutan ulang alik dan juga membersihkan kawasan terjejas akan dilaksana di BKL kepada penduduk di Taman Sri Muda Shah Alam. Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim berkata, selain bantuan pengangkutan, sumbangan makanan dan barangan keperluan akan diteruskan sehingga keadaan kembali stabil. Masa itu kami pun Kuala Lumpur banjir, banjir yang agak teruk. Tapi dalam masa 3 hari kami selesai. Sebab kami bawa pasukan kami pergi ke ke Shah Alam dan juga Kelang, dan lagi satu pasukan yang berdekatan dengan Putrajaya, pasukan Putrajaya akan memberi perkhidmatan. Beliau ditemui selepas lawatan kawasan terjejas banjir di Seksyen 23 Shah Alam.
PDRM membuka sebuah markas taktikal atau martak di Hulu Langat, Selangor bagi memudahkan pengurusan bantuan kepada penduduk terjejas banjir di daerah itu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata martak diwujudkan selepas penduduk memaklumkan tiada pusat pemindahan sementara PPS dibuka di kawasan itu setakat ini. Maklum sajalah ada setengah-setengahnya kawasan tersebut yang mereka tidak boleh keluar dan kita nak masuk pun susah. Maka dengan itu kita perlukan pasukan yang lebih hebat untuk membantu mereka yang duduk di pedalaman. Ada yang terpaksa kita pastikan untuk kerja-kerja mencari dan menyelamat yang diselaraskan dengan Brigade Batalion Semenyih dan Ceras dan juga IPD Kajang. Martak berfungsi sebagai pusat operasi di lapangan dengan pegawai pemerintah akan mengkoordinasi dan menyelaras operasi bantuan semua unit. Dalam perkembangan berkaitan, PDRM telah menubuhkan pasukan cantas untuk digerakkan ke kawasan banjir bagi membenteras kes kecurian kenderaan yang tersadai akibat bencana itu. Pasukan cantas akan menjalankan siasatan berhubung kecurian kenderaan rosak termasuk menggunakan trak tunda. Penjualan tiket penerbangan dan bas laluan perjalanan lengkap vaksin VTL antara Malaysia dan Singapura dibekukan sementara berkuat kuasa esok sehingga 20 Januari 2022. Keputusan dibuat berikutan perkembangan terkini di Singapura yang mendapati 2 daripada 3 kes positif COVID-19 berkemungkinan varian Omicron. Walau bagaimanapun, Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin dalam satu kenyataan berkata bagi pengembara yang telah memiliki tiket perjalanan VTL darat dan udara serta memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, mereka boleh meneruskan perjalanan di bawah inisiatif tersebut. Menurut Khairy, maklumat lanjut berhubung arahan penggantungan sementara jualan tiket perjalanan bagi inisiatif VTL Malaysia-Singapura boleh dirujuk kepada Kementerian Pengangkutan bagi VTL Udara dan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri bagi VTL Darat. Penjualan tiket perjalanan VTL ini akan dibuka semula 21 Januari 2022 selepas penilaian risiko dibuat berdasarkan situasi COVID-19 semasa kedua-dua negara. Namun kuota tiket yang dijual akan dikurangkan daripada kuota sedia ada. Polis Diraja Malaysia PDRM berjaya menangkap 8 lelaki warga negara melibatkan lelaki berumur lingkungan 22 hingga 43 tahun dalam satu kes samun berkawan bersenjata api dengan rampasan lebih 1.13 juta ringgit dan kejadian berlaku di Jalan Chan Sao Ling Ceras pada 14 Disember lalu. Menurut Ketua Polis Daerah Ceras ACP Muhammad Izzam Jaafar, pihaknya telah menerima satu laporan melibatkan pengadu bersama rakannya menjalankan transaksi penjualan satu jam tangan berjenama milik majikan pengadu dengan seorang lelaki. Setelah itu, pengadu bersama rakannya menuju ke tempat letak kereta di sebuah bangunan di Jalan Chan Sao Ling untuk mengira wang yang diterima daripada pembeli jam tangan tersebut. Ketika di lokasi, kenderaan pengadu telah ditahan oleh sebuah motorkar yang dinaiki oleh 2 lelaki memakai vest berlambang serta bertulisan polis dan 2 buah motosikal yang dinaiki oleh 2 lelaki. Tambah beliau, suspek yang menaiki motosikal telah mengeluarkan sepucuk pistol dan memperkenalkan diri sebagai polis. Suspek mengarahkan pengadu ke Balai Polis Sungai Besi untuk tindakan lanjut dan seterusnya pengadu mengekori suspek tetapi suspek telah menghilangkan diri. Kes disiasat di bawah Seksyen 395/397 Kanun Keseksaan.
Kegagalan Malaysia mencapai misi layak ke final kejuaraan Piala Persekutuan Bola Sepak ASEAN AFF 2020 di Singapura adalah sesuatu yang sudah boleh dijangka. Bekas pengendali skuad kebangsaan B. Sajanathan berkata kegagalan tersebut banyak dipengaruhi oleh kualiti dan kredibiliti skuad yang dibentuk Ketua Jurulatih Tan Cheng Ho bagi menghadapi kejohanan 2 tahunan tersebut. Menurut Satyanathan, terdapat perbezaan ketara di antara skuad kali ini dengan skuad yang beraksi di kempen kelayakan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023 sebelum ini. Jelasnya, skuad Harimau Melaya dalam kempen ini bukan pasukan terkuat dan terbaik selepas ketiadaan beberapa pemain utama yang dilihat menjadi penyumbang terbesar kepada kegagalan di Singapura. Tambah Satyanathan, antara pemain lama yang tidak disenarai Tan Cheng Ho dalam skuad kali ini adalah Matthew Davies, Goblin Ong, Muhammad Nur Azam, Abdul Hadih dan Muhammadul Sumareh selain ketiadaan pemain tengah bertahan yang tulen. Malaysia selaku NAB juara edisi 2018 gagal melangkah ke peringkat separuh akhir Piala AFF 2020 selepas menamatkan saingan kumpulan B di kedudukan ketiga di belakang Indonesia yang muncul juara kumpulan dan juara bertahan Vietnam di tempat kedua. Atlet 110 meter lari berpagar Rezam Shahwan Sofian memutuskan tahun 2022 sebagai musim terakhirnya bergelar atlet negara. Rezam yang mahu memberi fokus kepada bidang kejurulatihan berkata Sukan SEA Vietnam 2022 yang dijadual berlangsung Mei depan mungkin menjadi pentas terakhirnya. Bagaimanapun, atlet kelahiran Sabah itu menjelaskan jika dia berjaya memecahkan rekod peribadinya 13.67 saat dan layak ke Sukan Commonwealth atau Sukan Asia, maka ia bakal menjadi pengakhiran yang sempurna buatnya pada tahun 2022. Kalau saya lari bagus di SEA Games, maybe 13.6 or break the SEA Games record, and then maybe saya akan continue untuk Asian Games or Commonwealth Games. And then memang 100% saya retire. Umur saya pun 33. That's why saya mau ada pengganti second Rezam Shah di Malaysia ini. That's why saya pun start coaching, turunkan ilmu-ilmu teknik yang saya belajar dari saya coach dari John May. So far okay lah. Saya tengok saya atlet sekarang banyak improve lah sebelum ni. Pada kejohanan olahraga kebangsaan 2021 baru-baru ini, pemegang rekod kebangsaan itu mendominasi acara 110 meter lari berpagar dengan meraih emas menerusi catatan 13.72 saat. Sebelum ini, pelari berusia 33 tahun itu pernah menyumbang 2 pingat emas di Sukan SEA 2007 di Thailand dan 2017 di Kuala Lumpur. Rekod kebangsaan miliknya 13.67 saat yang dilakukan di Weinheim, Jerman pada 2017 juga masih terus bertahan hingga ke hari ini. Baik, berita tengah malam berakhir di sini. Terus amal kawalan kendiri, lindung diri, lindung semua kerana kita adalah keluarga Malaysia. Jadi dapatkan perkembangan saya sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Dengan itu, Assalamualaikum dan selamat malam.